Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يومئذ للمكذبين. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yakni jika mereka pada hari kiamat kelak menuju kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berupa sijin dan azab yang menghinakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan orang-orang yang mendustakan, jahat lagi kafir, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak mempercayai kejadian hari pembalasan itu dan tidak pula meyakini keberadaannya serta menilainya sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Melampaui batas dalam tindakannya, dalam melakukan berbagai jenis larangan dan berlebihan dalam menjalankan berbagai hal yang dibolehkan. Sedangkan orang yang berdosa dalam ucapannya adalah jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia tidak menepati, jika bertengkar dia berbuat jahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata itulah dongengan orang-orang terdahulu. Maksudnya jika dia mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui rasulnya, maka dia mendustakan dan berprasangka buruk terhadapnya, sehingga dia berkeyakinan bahawa hal tersebut hanya dibuat-buat, kumpulan dari buku-buku cerita orang-orang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Maksudnya masalahnya tidak seperti apa yang mereka anggap, dan tidak pula seperti yang mereka katakan bahawa Al-Quran itu hanya cerita-cerita orang-orang terdahulu semata, tetapi ia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala sekaligus wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menutup hati mereka dari keimanan adalah noda hitam yang telah memenuhi hati mereka kerana banyaknya dosa dan kesalahan. Ibnu Jarir, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah telah meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aznaba dhanban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zada zadat." Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan muncul di dalam hatinya satu noda hitam. Jika dia bertaubat dari perbuatan itu, maka hatinya akan menjadi jernih. Tetapi jika dia menambah perbuatan itu, maka akan bertambah pula noda itu. Noda hitam itu adalah tumpukan dosa atau atas dosa hingga menutupi seluruh hati yang akhirnya membuat hati itu mati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah kumpulkan kita, telah hadirkan kita dalam majlis, dalam pengajian kitab online yang dianjurkan Taha Center. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati diri kita, ahli keluarga kita,
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala letakkan keberkatan dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita, rezeki kita, umur kita. Dan alhamdulillah kita berkumpul pada pagi yang penuh dengan keberkatan, iaitu hari Khamis yang didoakan keberkatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul pada hari pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat dapat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan semoga kegembiraan kita terhadap kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan kita berusaha untuk menyambut ataupun meraihkan daripada bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita, seperti mana yang telah disaksikan oleh para sahabat, yang ini apabila Rasulullah berada dalam kehidupan mereka, maka bertambahlah keberkatan dalam hidup mereka. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun yawma idzil lil mukadzibin, celakalah orang-orang yang mendustakan. Wailun yawma idzin, celakalah pada hari tersebut bagi mereka-mereka yang mendustakan. Ya, ini celaka bagi orang yang mendustakan hari mereka akan dibangkitkan, akan dibangunkan, akan dikumpulkan pada hari yang mana mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecelakaan ini bermaksud kehancuran dan kerugian kepada orang-orang yang mendustakan. Setiap orang yang didatangi dengan bukti-bukti tentang kebenaran Islam, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan telah sampai kepadanya berita tentang para nabi, ataupun secara khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berterusan dalam keingkaran, berterusan dalam mendustakan keesaan Allah, kebenaran risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan orang-orang ini, iaitu telah sampai khabar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad, maka keadaan orang-orang yang mendustakan ini adalah sangat berbahaya dan sangat teruk akibat mereka di akhirat nanti. Fa ashaddu ma yusabu bihi al-insan an yuballigha risalah thumma yukadzib. Naam, maka azab yang paling teruk ini adalah bagi orang-orang yang sampai kepada mereka itu agama Islam tetapi mereka mendustakannya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab sesuatu kaum ataupun seseorang itu kecuali apabila telah disampaikan risalah itu kepada mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, sehingga kami mengantarkan perutusan kami. Maksudnya apabila telah dihantarkan perutusan dan mereka mengingkari utusan tersebut ataupun mengingkari daripada risalah yang dibawa, khabar yang dibawa, maka itulah kehancuran dan kecelakaan yang akan dapat. Adapun mereka-mereka yang tidak sampai kepada mereka agama Islam, sebagai contoh orang itu duduk di satu pendalaman yang sangat jauh dan dalam, tak sampai kepada mereka khabar tentang agama Islam dan sebagainya, maka mereka itu dimaafkan. Wa ma mahum usulur risalah wa balaghuha aswa'un nas halan wa ashnahum aqibahum ala nam. Maka jangan kamu tertipu dengan perkara-perkara ataupun tentang khabar-khabar, tentang maklumat-maklumat yang berada di atas muka bumi ini, walaupun ianya datang daripada sesiapa pun. Yang penting kalau maklumat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan maklumat itu datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang perlu kita benarkan, itu yang perlu kita imani. Adapun perkara-perkara yang datang daripada sesiapa sahaja selain daripada itu, maka ianya ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak benar, walaupun ianya dipanggil seorang pemikir, thinker, philosopher, ataupun profesor, ataupun yakni orang yang merdeka, orang yang berpikiran terbuka dan sebagainya. Yakni setiap apa yang mereka katakan itu ada kemungkinan betul, ada kemungkinan tak betul. Akan tetapi setiap apa yang datang daripada Allah, setiap apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pastinya betul dan kecelakaan bagi mereka-mereka yang tidak membenarkan apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seorang yang beriman, seorang yang beragama Islam dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasulullah, pada hakikatnya merekalah orang yang paling berakal, orang yang paling tidak mudah tertipu dengan pergolakan-pergolakan dunia ataupun daripada apa-apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli dunia. Ini orang-orang yang bukan Islam, terkadang mereka reka sesuatu perkara ataupun mereka laqab, yakni pangkat-pangkat, agar supaya manusia, orang-orang Islam ni sibuk mengejarkan daripada pangkat ataupun kerjaya untuk mendapatkan position yang tinggi. Akan tetapi ianya tidak, pada hakikatnya ianya tidak ada apa-apa. Pada hakikatnya ianya tidak ada apa-apa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya, ini pangkat-pangkat yang berada di atas muka bumi ini semuanya akan hancur, akan ditinggalkan. Ya, ini kadang-kadang belum meninggal dunia lagi pangkat itu telah dicabut. Kadang bila dan setelah meninggal dunia, pangkat-pangkat yang kita dapat itu tidak akan memberikan apa-apa manfaat di dunia, apatah lagi di akhirat. Akan tetapi pangkat-pangkat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Orang-orang yang kononnya orang yang pandai, kononnya orang yang mempunyai pemikiran yang luas, akan tetapi kalau mereka tidak beriman, tidak membenarkan apa yang datang daripada Allah, tidak membenarkan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka itu jahil. Kerana apa? Kerana mereka tidak tahu daripada mana asal usul mereka dan ke mana tempat kembalinya mereka dan apa yang akan mereka dapat kalau mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, orang-orang yang beriman ini, sangat beruntung kerana kita tahu hakikat kehidupan. Kita tahu, kita faham apa maksud hidup kita berada di atas muka bumi ini. Kita tahu siapa yang mencipta kita, dan orang-orang kafir tak tahu siapa yang mencipta mereka. Kita tahu ke mana kita akan pergi selepas di alam dunia ini, dan mereka tidak mengetahui apa yang akan berlaku kepada mereka. Maka sepatutnya mereka itu adalah orang yang lebih layak untuk mendapat title orang-orang yang tidak pandai ataupun orang jahil, orang-orang yang lemah pemikiran mereka dan sebagainya. Kita kenal Allah, kita tahu siapa yang mencipta kita, kita tahu, maka orang-orang yang mengetahui hakikat kehidupan itulah orang-orang yang berakal. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata orang-orang kafir yang akan diazab di dalam api neraka, law kunna nasma'u aw na'qil, kalaulah kami ini mendengar dan kalaulah kami ini berfikir, menggunakan akal fikiran ini dengan sebenar-benarnya, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidak mungkin kita akan berada di dalam neraka. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang mengikuti daripada perintah Allah, yang menghindari daripada larangan Allah, yang mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang yang berakal, merekalah orang yang faham, merekalah orang yang merdeka, merekalah orang yang diberi cahaya, merekalah orang yang moden di sisi Allah, pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni orang nak panggil orang Islam bukan orang yang ketinggalan, padahal orang Islam lah orang yang maju. Kita maju sebab apa? Sebab kita punya future itu adalah di akhirat, dan setiap apa yang ada di syurga yang disediakan Allah kepada orang-orang beriman itu semuanya teknologinya tak perlu diupdate dan is always updated. Tak perlu nak diupdate dan sentiasa updated. Sekarang ni kita kat dunia macam-macam kena jaga, nak kena update handphonenya, nak kena update laptopnya, nak kena update sana, update sini. Tapi perkara yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di akhirat nanti tak pernah yang ini tak perlu nak diupdate dan sentiasa updated. La ilaha illallah alladzina yukadzibuna biyaumid wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Dan perkataan wailun yawma idzil lil mukadzibin ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ataupun ulangi perkara ini banyak di dalam surah Al-Mursalat.
dalam juzuk 29 surah Mursalat, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang banyak perkara di dalamnya, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wailun yauma idzil lil mukadzibin. Allah Subhanahu Wa Taala antaranya menyebutkan alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah menghancurkan orang-orang yang terdahulu kerana keingkaran mereka terhadap keesaan kami dan keingkaran mereka untuk membenarkan rasul-rasul kami. Thumma natbi'uhumul akhirin, begitu juga yang kami akan lakukan kepada orang-orang yang datang selepas mereka. Yang ini orang-orang yang akan datang, kalau mereka mendustakan juga akan kebenaran, mereka juga akan dihancurkan. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, dan begitu juga apa yang akan kami lakukan kepada orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala. Wailun yauma idzil lil mukadzibin, kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian dalam ayat lain ataupun ayat seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan li ayyaumin ujjilat, iaitu tentang azab yang akan dikenakan kepada orang-orang kafir. Maka dikatakan bahawa mereka ini akan dilambatkan, azab mereka itu akan dikenakan kepada mereka pada hari yang telah ditetapkan, liyaumil fasl, hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan segala hukum. Wa ma adraka ma yaumul fasl, kemudian Allah beritahu, adakah kamu tahu apakah itu hari hari hukuman ataupun hari ditentukan kehukuman, yang mana kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan hari kehukuman, iaitu orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, seperti yang disebutkan alladzina yukadzibuna biyaumiddin, bagi mereka-mereka yang mendustakan pada hari kebangkitan ataupun hari pembalasan. La ilaha illallah, yang mana pada hari itu mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan mahkamah yang paling adil, yang akan menyelesaikan segala masalah. Dekat dunia ni kadang-kadang masuk mahkamah, masalah tak selesai. Duduk berjam-jam cuba nak selesaikan masalah, tapi masalah tak selesai. Masalah antara keluarga, masalah antara satu kawasan, masalah antara satu negara, masalah antara satu negara dengan negara yang lain dan sebagainya. Tetapi di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memutuskan keputusan dan segala masalah akan selesai. Yang baik akan masuk ke dalam syurga, waliyadzubillah, yang tak baik akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap perkara itu akan menjadi jelas. Allah Subhanahu Wa Taala akan memutuskan satu hukuman yang jelas, yang akan difahami oleh semua. Yaumul fasl hadza ma yaji fi dunya, yang mana hari kehukuman, hari yang Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum itu tidak akan berlaku di dunia, iaitu Allah akan biarkan ianya akan berlaku di akhirat nanti. La ilaha illallah, yang mana mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada siapa yang boleh menyembunyi ataupun tipu hilah. Semuanya akan mendapat hukuman yang selayaknya dan setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hukuman ataupun mahkamah di dunia ini boleh kita katakan lebih kepada permainan. Ada orang boleh tukar sini, ada orang boleh bagi kesan ataupun tak memberikan hukuman dengan betul. Ada orang boleh tipu di sana, ada orang boleh tipu di sini. Akan tetapi di akhirat nanti tak ada siapa yang boleh tipu, dan orang yang cuba untuk nak tipu di akhirat, maka mereka itu akan mendapat kecelakaan. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan alam nakhluqukum mimma immahin, Allah menceritakan tentang hakikat kejadian manusia. Tidakkah kami mencipta mereka itu, iaitu manusia, dengan air yang hina, daripada air yang hina. Allah ceritakan bagaimana manusia itu bermula, asal kejadiannya. La ilaha illallah, nak menunjukkan kelemahan dan kehinaan manusia. Tapi kadang-kadang manusia lupa, manusia tertipu. Allah Subhanahu Wa Taala, dia lupa akan asal usul kejadian dia, dan dia lupa ke mana dia akan pergi. Yang asal usul kita daripada air yang kotor, dan tempat kita kembali itu adalah ataupun kita akan menjadi bangkai yang busuk. Dan di antara dua keadaan ini, di antara air yang kotor dengan bangkai yang busuk itu, kita carry dalam perut kita, dalam badan kita ini kotoran. Jadi tak perlu untuk nak berbangga, bersifat angkuh terhadap apa yang kita ada, waliyadzubillah. Alam nakhluqukum mimma immahin waja'alnahu fi qararin makin. Allah menceritakan, bukankah kami telah menjadikan mereka itu daripada air yang kotor, dan kemudian kami kekalkan mereka itu di dalam rahim, fi qararin makin, yang tetap, ila qadarin ma'lum, sampai pada tahap ataupun pada waktu yang telah ditetapkan. La ilaha illallah.
faqadarna fa ni'mal qadirun, dan kami tetapkan di dalam rahim itu apa yang telah daripada rezekinya, daripada rupanya dan sebagainya. Fa ni'mal qadirun wailun yauma idzil lil mukadzibin, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam naj'alil arda kifata, bukankah kami menjadikan di atas muka bumi ini sebagai satu tempat, satu bekas. Bumi ini dijadikan sebagai satu bekas. Untuk apa? Untuk menampung ahya'an wa amwata, orang yang hidup dan orang yang telah meninggal dunia. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata, dan kami jadikan di atas muka bumi ini gunung ganang yang tersergam indah, dan kami berikan kamu minuman daripada air yang melegakan kehausan kamu. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. La ilaha illallah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang-orang yang mendustakan ini, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun, pergilah kamu kepada kembali kepada pendustaan kamu, keyakinan kamu itu tentang kebatilan hari akhirat. Yang ini kamu tak mempercayai tentang adanya hari kebangkitan. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab, pergilah kamu mencari tempat perlindungan di api yang, pada api yang bercabang 3. Dhi thalathi syu'ab, di akhirat nanti api, di neraka nanti api itu menjulang-julang dan bercabang 3. La dhalilin wa la yughni minal lahab, yang mana naungan api itu tidak akan memberi kamu teduhan, bahkan kamu tidak akan terselamat daripada julangan api itu tersebut. Innaha tarmi bisyararin qal qasr, dan nak menunjukkan betapa teruknya api neraka itu, yakni percikan api, satu percikan api neraka itu besarnya seperti istana. Ini baru percikan api daripada api neraka itu adalah seperti besar istana. La ilaha illallah. Kalau satu percikan daripada api neraka itu terkena di atas muka bumi ini, mungkin di timur, maka kepanasannya akan dirasakan di barat. Wal'iyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hakikat dunia ini daripada mulanya sampai akhiratnya dalam satu surah. Subhanallah. Macam mana kita diciptakan, bagaimana dunia ini, bagaimana di akhirat nanti, bagaimana permulaan, apakah balasan bagi orang-orang yang mendustakan dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sedikit perkara yang akan berlaku di akhirat. Hadza yaumul la yantiqun, hari yang mana tak ada orang yang akan bertutur kata. Wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun, dan mereka tidak akan diberikan izin untuk memohon maaf ataupun mendatangkan keuzuran, iaitu nak justify kenapa mereka buat salah di dunia itu tidak diizinkan. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. La ilaha illallah. Dan hari yang penuh dengan kegelisahan, hari yang penuh dengan huru-hara ini, yang hanya diberikan izin untuk berkata-kata, hanya orang yang diberikan kemuliaan hanyalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikatakan para ulama bahawa dengan kedahsyatan hari akhirat ini, walaupun penuh dengan huru-hara, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kerisauan, tak tahu apa yang akan berlaku, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diraikan oleh Allah, disambut oleh Allah, sehingga diberikan pelbagai jenis kemuliaan, diberikan pelbagai jenis anugerah, sehingga seakan-akan walaupun hari kiamat itu hari yang menakutkan, tapi disebabkan Nabi Muhammad, hari tersebut menjadi satu hari sambutan ataupun hari pengenalan bagi mereka-mereka yang tak kenal keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama menyebutkan bahawa yakni kita mengetahui bahawa yang boleh memberi syafaat dekat akhirat nanti hanyalah Nabi Muhammad, ataupun dimulakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk memberi syafaat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam hadis syafaah dikatakan bahawa mula-mula sekali bila orang semua dah tak tahan, dekat padang mahsyar semua akan pergi berjumpa dengan Nabi Adam. Lepas tu Nabi Adam suruh berjumpa dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh suruh pergi jumpa kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim suruh pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa suruh pergi jumpa Nabi Isa. Sedangkan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah tahu tak ada orang yang boleh tolong kecuali Nabi Muhammad, dan pastinya para nabi yang lain pun tahu bahawa yang hanya boleh tolong Nabi Muhammad.
Tapi kenapa dia orang tolak kepada orang lain? Satu kepada yang lain, satu kepada yang lain. Sebab nak tunjukkan bahawa kita semua ni, yang hebat-hebat ni, semuanya tak boleh nak beri kamu pertolongan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya dia orang kenal Abul Bashar, iaitu bapa kemanusiaan, tak boleh nak tolong. Nabi Nuh, Abul Bashar Al-Thani, bapa kemanusiaan kedua, tak boleh nak tolong. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapa segala nabi, tak boleh nak tolong. Dan wahuwa khalilullah, dan dia merupakan khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kalimullah, yang bertutur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai ulama, yang mempunyai umat yang ramai, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh nak buat apa-apa. Kemudian ditolak kepada Nabi Isa, ruhullah wa kalimatuh, pun tak boleh nak tolong apa-apa. Supaya setiap umat ni yang mana belum kenal Nabi Muhammad, yakni bila dia pergi dari satu nabi ke satu nabi, mereka diperkenalkan dengan nabi-nabi yang hebat ini. Kemudian barulah last sekali mereka diberitahu bahawa yang boleh tolong hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain, hatta nabi-nabi, para rasul, para anbiya, semuanya kata nafsi-nafsi. Aku sibuk dengan hal aku sendiri. Hadza yaumul la yantiqun. Tak ada seorang pun yang dapat berkata-kata. Ini hari yang celaka buat orang-orang yang mendustakan kebenaran agama Islam. Wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Ini merupakan hari yang mana Allah akan menetapkan hukuman, dan hari yang mana kami akan kumpulkan kamu semua. Jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Naam. Kalau kamu ada apa-apa tipu hilah untuk dikedepankan, kedepankanlah. Tapi ianya tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Setiap kaum akan hadir pada waktu itu. Jama'nakum wal awwalin. Kaumnya Fir'aun, kaumnya Namrud, kaumnya Ad, kaum Samud, kaum Tubba, semua kaum akan dikumpulkan di satu tempat dan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya yang orang-orang yang berjaya hanyalah orang-orang yang membenarkan para rasul. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan yang disampaikan oleh para rasul, yang mursalun itu yang dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang benar. Apa-apa yang selain daripada apa yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh rasul, semuanya palsu ataupun rekaan. Dekat dunia ni macam-macam pendapat, dekat dunia ni macam-macam cara hidup, dekat dunia ni macam-macam prinsip-prinsip yang dikedepankan, akan tetapi yang benar, yang diterima hanyalah prinsip yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sehingga dekat akhirat nanti syaitan akan mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan mengatakan apabila Allah telah menetapkan hukuman. Maksudnya yang nak masuk neraka tu masuk neraka, yang masuk syurga tu akan pergi ke syurga. Kemudian syaitan akan naik ke mimbar, dia akan berkhutbah, lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Iblis mengatakan ataupun syaitan mengatakan, apa yang Allah janjikan kepada kamu itu, itulah yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku janji juga dengan kau, tapi aku mengingkari janji aku. Jadi dekat dunia ni, siapa yang ikut syaitan, kecelakaan bagi dia. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan Allah, kerana apa yang dijanjikan Allah itu benar, tapi apa yang dijanjikan oleh syaitan itu adalah salah. Maka orang yang mengikut daripada tipu daya syaitan, orang yang tertipu dengan syaitan, mengikut jalan-jalan syaitan, mengikut tentera-tentera syaitan daripada kalangan manusia dan sebagainya, mereka itu akan menjadi rugi. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasul-rasul yang diutuskan, berserta kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka ini mendustakan hari kebangkitan. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. La ilaha illallah. Dan kita mohon agar supaya kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala seperti imannya, keyakinannya Harithah bin Nu'man. Bagaimanakah keadaan iman Harithah bin Nu'man? Harithah bin Nu'man ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau ini mati syahid di peperangan Badar.
Beliau seorang anak muda yang berumur 18 tahun, kurang lebih 17-18 tahun. Akan tetapi seorang anak muda yang bersih hatinya, yang tidak cenderung kepada apa-apa keburukan. Yang ini fikirannya bersih, hatinya bersih, keinginannya itu hanya kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya pada wajah Harithah bin Nu'man ini, sehingga Rasulullah bertanyakan khabarnya. Kaifa asbahta ya Harithah, bagaimana keadaan kamu pagi ini wahai Harithah? Maka Harithah menyebutkan, asbahtu mu'minan billahi haqqa, aku berpagi-pagi dalam keadaan keimanan yang kuat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang teguh, yang benar, dengan berpagi-pagi dengan keimanan yang benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Harithah, inna likulli qaulin haqiqah, setiap perkara yang kamu cakap itu ada tanda-tandanya, yakni setiap dakwaan itu ada tanda sama ada ianya benar ataupun tidak. Fanzur ma taqul, lihatlah apa yang kamu katakan, jangan suka-suka kamu mengatakan sesuatu perkara yang mana tidak ada kebenaran di dalamnya. Maka Nabi bertanya, apa yang kamu maksudkan dengan kamu ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Maka dia mengatakan, asbahtu ka'anni ara arsy rabbi bariza, aku berpagi-pagi dalam keadaan seakan-akan aku dapat melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu keimanannya sangat kuat sehingga perkara-perkara yang gaib itu dinampak sebagai perkara yang nyata. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannah yatana'amun, seakan-akan keimanan aku sangat kuat, banyaknya aku membaca daripada Al-Quran dan mendengar tentang kisah-kisah ahli syurga, sehingga seakan-akan aku dapat melihat ahli syurga itu mendapat kenikmatan ataupun sedang menikmati daripada keindahan dan kenikmatan syurga. Wa ka'anni asma'u ahlan nar yata'awawna fiha wa yasihun, dan seakan-akan aku mendengar pekikan ahli neraka itu kerana kesakitan azab yang mereka timpa, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Wa azafat nafsi 'anid dunya, la ilaha illallah, dan hati aku ini tidak cenderung kepada perkara-perkara dunia. Fastawa indi dhahabuha wa madaruha, sehingga emas dan debu itu dianggap sama. Yakni dalam mata aku, dalam pandangan aku, dalam penilaian aku, emas dan debu itu adalah satu perkara yang sama, ataupun emas dan tanah itu dianggap perkara yang sama. Hadza haqiqatu imani, dan ini yang aku inilah keimanan aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang diterangi hati mereka itu dengan cahaya keimanan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anak muda berumur 17-18 tahun yang mempunyai keimanan yang sungguh kuat kepada Allah dan sungguh kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Harithah bin Nu'man, arafta falzam, kamu telah mengetahui hakikat keimanan, maka istiqamah, lazimilah perkara tersebut. Maka tidak cukup dengan itu, tidak cukup dengan nikmat keimanan yang Allah berikan kepadanya, sentiasa ingin menambahkan lagi, tidak pernah puas, tidak pernah puas dengan kebaikan. Yakni orang yang diberikan taufik untuk melakukan ketaatan, apa yang telah dilakukan itu kerana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan kebaikan yang mereka buat itu seakan-akan tak ada, tak wujud. Jadi mereka rasa nak lagi. Lebih mereka buat, lebih mereka rasa kosong dan rasa macam perlu ditambah lagi amal ibadah, perlu lagi ditambah, sehingga tidak pernah puas. Jadi apa yang berlaku kepada Harithah mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha liya an yarzuqana syahadah fi sabilih. Ya Allah, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala buatku agar supaya aku dikurniakan mati syahid. Maka Rasulullah pun mendoakan kepada Harithah, Allahumma rzuq Harithah syahadah fi sabilik. Ya Allah, berikanlah mati syahid kepada Harithah. Maka tidak berapa lama Harithah keluar bersama ahli Badar dalam peperangan tersebut pada umur yang sangat muda, 18 tahun. La ilaha illallah. Kalau kita tanya zaman kita sekarang ni, umur dah ada yang 20 lebih, ada yang 30 lebih, ada yang 40 lebih dan sebagainya. Kita kalau tanya, adakah kita ingin untuk nak meninggal syahid? Adakah kita bersedia untuk berperang? Adakah kita ada sifat keberanian itu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau kita tanya apa keberanian yang ada pada diri kita ini untuk menegakkan agama Islam,
untuk membantu daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi anak muda yang berumur 18 tahun, Harithah ini ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia merupakan anak tunggal. Harithah ni merupakan anak tunggal kepada ibunya. Jadi Saidina Harithah ni merupakan satu daripada 14 orang yang telah syahid pada peperangan Badar. La ilaha illallah. Dia telah ditembak oleh satu anak panah yang dilemparkan oleh orang musyrikin sehingga dia terbunuh di dalam medan peperangan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali daripada peperangan Uhud, maka ibunya telah menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, aina ibni?" Wahai Rasulullah, di manakah anakku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ustushida fi sabilillah." Dia telah terkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya bertanya lagi, "Ya Rasulullah, aina ibni?" Di manakah anakku? Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihtasibihi indallah." Carilah ganjaran kamu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun carilah anak kamu itu di sisi Allah, iaitu mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyahidannya. Maka ibunya mengatakan kepada Rasulullah, "Lastu an hadza as'aluk." Aku tidak bertanyakan tentang itu. Akhbirni aina bani. Beritahulah aku di manakah anakku, di manakah tempat anakku. Maka dan dia mengatakan, "Engkau mengetahui bahawa itu sahaja anak aku yang aku ada, dan betapa sayangnya aku kepada Harithah. Maka beritahulah, in kana fil jannah sabartu." Kalau dia berada di dalam syurga, maka aku akan bersabar. Wa in kana ghairu dhalik la tarayinna ma asna. Aku akan tunjukkan engkau apa yang akan aku lakukan. Maksudnya dia nak marah dan pekik dan sebagainya. La ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai haki ya Ummu Harithah." Bersabar wahai Ummu Harithah, "Innaha laysat jannatun wahidah." Sesungguhnya syurga itu bukan satu darjat, bahkan wa inna ibnaki asabal firdausil a'la. Sesungguhnya anak kamu itu telah mendapat syurga firdaus yang tertinggi sekali. Maka barulah tenang hati ibunya Harithah apabila mendengar khabar itu daripada mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang wa ma yantiqu anil hawa. Ini merupakan hakikat keimanan, dan cerita-cerita ini bukan hanya sebagai satu cerita, akan tetapi nak naikkan semangat kita untuk berusaha sehingga keimanan kita itu capai seperti mana keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini menaikkan semangat kita dan menyedarkan kita bahawa iman tak boleh kita nak rasa, khalas iman aku dah okey dah. Ni aku baca Quran sikit, aku solat sikit, aku hadir majlis sikit, aku hadir maulid sikit, khalas dah okey dah, insya-Allah tamam raid. La, maksudnya kita sentiasa berusaha untuk menguatkan hubungan kita bersama Allah, menguatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menguatkan hubungan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sahabat-sahabat itu sangat ramai, dan kalau kita nak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, perlu ada usaha yang bersungguh-sungguh, yang gigih di dunia ini sehingga melayakkan kita untuk berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Maka celakalah orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan waliyazubillah, mendustakan para nabi dan hari kiamat. Maka tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Harta mereka, anak mereka, ataupun apa-apa yang mereka miliki di dunia ini takkan menyelamatkan mereka daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau di dunia ini mereka tidak berusaha untuk menguatkan keimanan mereka dan merapatkan hubungan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mendustakan hal tersebut, iaitu hari akhirat, kecuali orang-orang yang telah melampaui batas. Orang yang melampaui batas dan orang-orang yang banyak dosanya, melakukan pelbagai jenis kemungkaran, kemaksiatan. Mu'tadin, orang yang melampaui batas, iaitu mereka mengingkari kebenaran yang telah jelas di hadapan mereka. La ilaha illallah. Iaitu lebih banyak ilmu agama seseorang itu ada, lebih berat hujah ke atasnya. Iaitu alhamdulillah kita dilahirkan dalam keluarga Islam. Alhamdulillah kita dah didekatkan bersama orang-orang saleh. Alhamdulillah kita dah diberikan ilmu agama
Maka apabila kita diberikan segala nikmat-nikmat tersebut, kemudian kita tidak menjalankan ataupun kita tidak mengamalkan apa yang telah sesuai dengan ilmu yang telah diberikan kepada kita, maka waliyadzubillah ditakuti azab yang akan dikenakan kepada kita ni lebih berat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Dan jangan sampai ilmu itu menjadi hujah ke atas kita di hari akhirat nanti. Allahumma amin. Naam, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan hari tersebut kecuali orang yang melampaui batas dan besar kesalahannya, banyak dosanya terhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka ini akan dihancurkan, mereka akan diberikan azab yang pedih dan berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari hukuman tersebut adalah satu hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tarikhnya, iaitu orang mendustakan sebab mereka merasakan dunia ni okey je, tak ada nak kiamat, tak ada nak hancur musnah. Bagaimana dunia yang besar ini yang berjalan di atas paksinya, penuh dengan tertibnya dan sebagainya, bagaimana mungkin akan sampai satu hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan musnah. Mereka tak percaya. Jadi Allah mengatakan, mengingatkan mereka, inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari akhirat nanti hari yang telah ditetapkan oleh Allah tarikhnya. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, kami tidak melambatkan waktu hari kiamat itu untuk dibalas orang-orang yang mendustakan kecuali beberapa waktu sahaja. Ini tak lama, mereka boleh menikmati daripada dunia ini, tapi sampai pada waktu yang telah ditetapkan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. La ilaha illallah, hadza ma kuntum bihi tukadzibun. Kita bersyukur atas nikmat iman dan atas nikmat Islam. Dan antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita adalah dijadikan kita daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang hari kiamat, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, mereka melihat hari kiamat itu jauh, akan tetapi kami melihat hari kiamat itu adalah dekat. Kita rasa lama lagi, kita rasa kita akan hidup lama, kita umur baru 20, baru 30, insya-Allah. Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70, umur umat aku 60-70 tahun. Jadi umur baru 20-30 tahun, so boleh enjoy lagi. Waliyadzubillah. Bila-bila sahaja umur kita ni boleh diberhentikan ataupun boleh kita boleh dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu untuk ada persediaan kepada hari tersebut, hari kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka mengatakan ini kisah dongeng sahaja, tipu dongeng ataupun kisah-kisah orang lama yang diceritakan, yang dikumpulkan. Sedangkan ini merupakan kalamullah. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Berkata orang-orang kafir, sesungguhnya apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad ini hanyalah satu rekaan semata-mata dan dibantu oleh orang-orang lain. Iaitu kisah ni orang lain bawa sikit, kisah tu orang lain bawa sikit. Faqad ja'u zulman wa zura. Maka apa yang mereka katakan itu adalah satu kezaliman, satu kesalahan, satu kepalsuan ataupun satu tuduhan yang palsu terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ini merupakan cerita-cerita dongeng yang mereka bawakan dan dibacakan kepada mereka itu siang dan malam. Waliyadzubillah tabaraka taala. Orang kafir kata, Nabi Muhammad bawa cerita-cerita ni kemudian dibacakan kepada orang-orang Islam siang dan malam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah yang mengutuskan, yang menurunkan Al-Quran ini adalah yang mengetahui segala rahsia di dalam bumi dan di langit. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang-orang kafir itu mendustakan kamu, tapi ketahuilah, fa illam yastajibu lakum, kalau mereka tidak menjawab, menerima daripada apa yang kamu bawa, fa'lam, ketahuilah bahawa
annama unzila bi'ilmillah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, wa alla ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, jikalau kamu benar-benar beriman. Nak katakan kepada orang-orang Islam, walaupun apa yang dikatakan oleh orang kafir tentang kebatilan, tentang perkara-perkara buruk terhadap agama kita, tapi kita ketahui, kita yakin dengan sebenar-benar yakin bahawa ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, nabi yang dikasihi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lakinillahu yashhadu bima anzalahu ilaihi anzalahu bi'ilmih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan, Allah yang sendiri yang menyaksikan bahawa apa yang diturunkan itu diturunkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan maha meliputi. Dan Al-Quran ini yang dikatakan cerita-cerita dongeng itu dicabar, Allah Subhanahu wa taala mencabar orang-orang kafir, sama ada di timur ataupun di barat, orang-orang yang mendakwa mereka itu orang yang pandai, orang yang moden, orang yang maju, orang yang berfikiran terbuka dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mencabar mereka untuk membawa seperti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini kepada mereka. Dan kalau kita nak tengok betapa hebatnya Al-Quran ini, walaupun ini turun 1400 tahun yang dahulu, tapi tidak ada perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran ini yang menunjukkan ataupun tak ada perkara yang mereka jumpai, yakni research dan yang mereka lakukan di zaman sekarang ini, daripada sainsnya dan sebagainya dan teknologi, tak ada perkara yang mereka jumpa di zaman sekarang yang menyalahi daripada apa yang terdapat di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun lalu. Yang ini mereka datang lepas 1400 tahun baru nak tahu, baru nak jumpa, ini betul apa yang Quran cakap betul. Punya terlambat, punya backdate-nya kemajuan yang mereka cakap, sehingga apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu baru mereka nak jumpa sekarang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah turunkan perkara tersebut kepada orang-orang Islam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Jadi mungkin mereka akan bertanyakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat khabar, mendapat ilmu-ilmu seperti ini. Tak ada kitab yang wujud di zaman sekarang ini daripada 1400 tahun lalu daripada orang-orang kafir yang sama seperti Al-Quran. Iaitu Al-Quran itu walaupun diturunkan 1400 tahun yang terdahulu, alhamdulillah dihafal, alhamdulillah dijaga, alhamdulillah dihormati, alhamdulillah mempunyai sanad sehingga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu sanad bacaan sahaja, bahkan ada 7 qiraat yang mana terjaga sanad-sanadnya sehingga ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu sehingga sekarang memberi ketenangan kepada pembacanya, memberi ilmu kepada pembacanya, memberi keselamatan kepada pembacanya, memberi kesembuhan kepada pembacanya, memberi segala perkara yang diperlukan oleh orang yang membacanya di setiap zaman. Dan ini merupakan mukjizatnya Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad, ataupun Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Quran itu terdapat khabar tentang macam-macam perkara. Khabar tentang segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, di langit, di akhirat, di padang mahsyar. Cerita tentang umat-umat terdahulu daripada zaman Nabi Adam sehinggalah ke hari kiamat. Perkara-perkara daripada langit dan bumi dan apa-apa yang terdapat di dalam lautan dan sebagainya, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang janin di dalam perut ibu pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang mana baru sekarang ini mereka jumpa. Ini antara perkara-perkara baru yang mereka jumpa itu tentang perubahan janin ataupun peringkat-peringkat stages yang berlaku ke atas janin, iaitu daripada seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan." Ini kami menciptakan daripada air yang kotor itu menjadi
segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, daripada segumpal darah itu bertukar menjadi seketul daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, dan daripada seketul daging itu kami akan berikan dia tulang. Fa kasawnal 'idhama lahman, dan daripada tulang itu kami akan letakkan daging pada tulang tersebut. Lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pencipta yang menciptanya. Dan baru zaman sekarang mereka mendapati apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar. Padahal kita dah tahu lama dah. La ilaha illallah. Yang mana zaman dulu tak ada perbahasan. Zaman dulu tak ada teknologi, tak ada teleskop untuk nak tengok dalam perut ibu, tak ada scan, tak ada x-ray, tak ada apa semua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membacakan kepada sahabat-sahabatnya. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah Subhanahu Nabi membacakan kepada umat-umatnya tentang apa yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempercayai dengan apa yang datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, in kana qala faqad sadaq. Kalau itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar. Aku mempercayai Nabi Muhammad tentang khabar yang dibawa lebih jauh daripada kisah Isra' dan Mi'raj, iaitu sewaktu Nabi pergi dan balik daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam sebahagian malam. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, itu tak pelik, aku percaya apa dengan Nabi Muhammad cakap. Kerana apa? Kerana aku percaya dengan perkara yang lebih jauh yang dibawa, iaitu dibawa khabar daripada langit pun aku percaya. Apatah lagi kalau dia setakat pergi Masjidil Aqsa dan patah balik dalam waktu yang sangat singkat. La ilaha illallah. Dan ini yang perlu kita usahakan. Ini yang perlu kita usahakan, bagaimana nak mendatangkan keyakinan yang kuat dalam diri kita ini tentang apa yang dikatakan oleh Allah, tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara tanda keyakinan kita terhadap apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul adalah kita beramal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Jangan kita cakap kita yakin, akan tetapi perbuatan kita menunjukkan sebaliknya. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Kita yakin dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kita yakin dengan keagungan Nabi Muhammad, tapi kita punya percakapan, kita punya kehidupan seharian ini tidak mencerminkan daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya tidak keluar bulan Rabiul Awal ini melainkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita bersama Nabi Muhammad itu telah diperkuatkan. Kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah itu bertambah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita, kurniakan kita, muliakan kita dengan keinginan yang kuat, kesungguhan yang kuat untuk menauladani setiap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada akhlak-akhlak mulia, daripada adab-adab, daripada amalan-amalan seharian kita itu mengikuti daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dan kalau kita tengok subhanallah, Al-Quran ini datang 1400 tahun yang lalu, dan apa yang dikatakan oleh orang Islam daripada zaman dulu sampai sekarang sama. Keimanan kita terhadap Allah, terhadap perkara-perkara yang akan berlaku di dunia, di akhirat, syurga dan neraka. Dan kalau kita tengok orang-orang kafir, ada tak orang-orang kafir itu mempunyai kitab yang mana mereka boleh sandarkan pendapat mereka itu? Katalah kitab yang diorang ada tu mungkin 1000 tahun yang lalu, mereka tak dapat nak bawakan satu kitab yang mana mereka sandarkan pendapat-pendapat mereka, baik daripada orang-orang yang apa-apalah agama mereka, ataupun mungkin orang yang tak ada agama langsung. Diorang tak ada sos, sandaran pendapat mereka untuk nak mengatakan, untuk nak mengukuhkan pendapat ataupun apa yang mereka katakan itu benar. Tapi alhamdulillah kita orang Islam, apa yang dikatakan oleh Allah itu mempunyai yang ini dihafal oleh beribu-ribu kalau tak ratus ribu oleh hati-hati yang menghafal daripada Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu pula dijaga dengan sanadnya, dengan penulisannya dan sebagainya. Kemudian pengamalan terhadap Al-Quran. Kemudian hadis Nabi SAW yang mana tidak ada perkataan yang dijaga dan dihafal di atas muka bumi ini seperti dijaganya dan dihafalnya perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini betapa banyak kecintaan sahabat-sahabat dan orang-orang yang datang selepas sahabat terhadap Nabi Muhammad, sehingga setiap
gerak-geri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu dihafal, ditulis, diamalkan, diagungkan. Bahkan kalau dikatakan oleh salah seorang para ulama, dikatakan bahawa seakan-akan Nabi Muhammad itu, kehidupan itu dalam cermin. Seakan-akan kehidupan Nabi SAW itu di kalangan para sahabat dalam cermin. Yang ini sahabat Nabi ketahui segala gerak-geri Rasulullah SAW. Cara Rasulullah makan, cara Rasulullah minum, cara Rasulullah berjalan, cara Rasulullah berinteraksi dengan ahli keluarga, cara Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak. Maksudnya punya diorang ambil perhatian terhadap apa yang berlaku kepada Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu berada di dalam, hidup dalam kaca. Yang ini semua orang boleh nampak, see-through. Seakan-akan ada CCTV dan ada kamera. Kehidupan Rasulullah itu seakan-akan dirakam oleh sahabat-sahabat, sehingga Alhamdulillah sampai sekarang ni semua perkara yang terkait dengan Rasulullah kita dapat tahu. Alhamdulillah, kita buka buku sirah, kita dapat tahu. Kita buka buku syama'il, kita dapat tahu. Kita buka buku Dalailun Nubuwah, apa sahaja yang terkait dengan Rasulullah, apa sahaja yang disukai oleh Rasulullah, apa sahaja yang tidak digemari oleh Rasulullah, semuanya kita dapat tahu. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Tinggal sahaja kita menghubungkan diri kita dengan orang-orang yang mempunyai ilmu terhadap kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal sahaja kita menghubungkan diri kita ini bersama orang-orang yang mencintai Rasulullah dan menauladani daripada akhlak dan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada hari ini dan berkati kita pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita, ahli keluarga kita, anak kita menjadi penunjuk mata buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang keluar daripada mulut kita, daripada tubuh badan kita ini, semua perkara-perkara yang mendatangkan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوء ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.